Hai, selamat malam, salam sejahtera. Bongkar, jangan tak bongkar, bongkar sampai terlonde, ulas, jangan tak ulas, ulas sampai semua orang tahu. Apa kabar semua? Malam ini kita nak cerita tentang apa yang paling hangat dalam politik PRU 15. Ini berkaitan dengan UMNO dan Zahid Hamidi. Tentunya Zahid Hamidi tetap diratib dan terus diratib. Kawan aku kata, yang menariknya kata kawan aku, dia kata, aku tak tahulah kebenaran dia betul ke tidak, tapi kawan aku kata, satu-satunya presiden parti yang tak buat jelajah ke sana sini untuk berkempen pada PRU 15 ini ialah Zahid Hamidi. Aku pun tak tahulah sejauh mana kebenaran itu. Benarkah Zahid Hamidi satu-satunya presiden yang tak buat kempen untuk membantu Barisan Nasional? Ataukah ada lagi presiden yang lain yang tak membantu ke sana sini untuk kempen? Tapi kalau benar itu berlaku, kalau benarlah Zahid Hamidi tidak berkempen ke sana sini, satu-satunya presiden yang tak berkempen, menjadi persoalan. Kawan aku itu tanya, kenapa Zahid Hamidi satu-satunya presiden yang seakan-akan tidak membuat kempen? Itu persoalan rakan aku. Dia nak aku jawab. Jadi, aku pun terfikirlah beberapa jawaban yang mungkin boleh menjawab mengapa Zahid Hamidi tidak berkempen pada PRU 15 kali ini. Inilah sebelum PRU 15 yang lalu ataupun sebelum dibubarkan parlimen sudah banyak suara-suara mengatakan supaya Zahid Hamidi undur diri, letak jawatan ataupun berehat dulu sebagai Presiden Barisan Nasional, dan patutnya menurut mereka, ramai juga yang sependapat dengan aku, kata mereka, sepatutnya Zahid Hamidi berehat dulu sementara belum selesai kesnya di mahkamah. Ramai kata Zahid akan menjadi serangan kempen, Zahid akan menjadi bahan kempen, Zahid akan menjadi isu kempen dalam PRU 15 kali ini. Dia akan jadi bahan, dia akan jadi senjata, peluru untuk menembak Barisan Nasional. Tapi ramai yang tak setuju. Kata Zahid Hamidi masih relevan, kata mereka masih relevan dan sebagainya. Tapi nampaknya sekarang ini di saat pertengahan, hari ini masuk pertengahan kempen. 2 minggu, 14 hari kempen, hari ini masuk pertengahan kempen hari ini, nampaknya makin hari makin sentimen kuat menolak Zahid Hamidi. Ramai yang tidak berminat dengan Barisan Nasional bukan karena Barisan Nasional tidak ada sumbangan. Bukan karena Barisan Nasional tidak pemimpin yang berkebolehan. Bukan karena Barisan Nasional tidak hebat. Siapa kata Barisan Nasional tidak hebat? Tapi kata mereka, ramai yang menganggap sentimen Zahid Hamidi boleh menyebabkan Barisan Nasional akan tumbang. Karena kata mereka, ada yang menyebarkan kata-kata ini. Mereka kata kalau undi Barisan Nasional bermaksud mau mengundi Zahid menjadi Perdana Menteri. Walaupun sudah dinafikan oleh pimpinan Barisan Nasional UMNO yang dengan jelas mengatakan, dengan jelas menafikan bahwa Zahid Hamidi akan menjadi Perdana Menteri, dan mereka kata Ismail Sabri Yaakob yang memang sah akan jadi Perdana Menteri, tapi masih ramai lagi, masih banyak lagi sentimen yang menolak Zahid Hamidi. Ramai yang betul-betul tidak suka dengan Zahid Hamidi kalau dia jadi Perdana Menteri. Jadi ramai kata mereka tak nak mengundi Barisan Nasional kerana mereka takut Zahid Hamidi akan menjadi Perdana Menteri. Mereka takut Zahid Hamidi akan sekali lagi memimpin gerakan mau jadi Perdana Menteri. Itulah yang mereka risau. Kalaupun tidak berjaya, kan kita dah kata ini akan menjadi serangan. Ini akan menjadi bahan untuk menjatuhkan Barisan Nasional. Sehingga kan semalam Khairi Jamaluddin dengan terang-terangan mengakui bahwa Barisan Nasional sudah sesat. Ataupun bukan Barisan Nasional, UMNO menurut Khairi Jamaluddin, parti yang sudah sesat, kata Khairi. Beliau kata UMNO perlu kembali ke pangkal jalan. Khairi juga secara berani dan terang-terangan, secara terbuka mendedahkan bahwa ada segelintir pemimpin UMNO yang tidak disukai oleh masyarakat. Aku rasa walaupun Khairi tidak menyebut nama-nama tertentu, tapi aku rasa dia sedang merujuk kepada kluster mahkamah. Dia sedang merujuk kepada kluster mahkamah yang selama ini memang dibenci oleh masyarakat kerana mereka kata
perlu selesaikan dulu kes itu sebelum nak meneruskan perjuangan politik mereka. Jadi ada kebenaran. Kawan yang kata itu, mereka kata mereka risau kalau Zahid akan jadi Perdana Menteri. Sebab mereka sudah buktikan, kata mereka sudah buktikan bahwa boleh berlaku. Posto boy dan Menteri Besar Johor yang dijanjikan ialah Hasni. Pada PRN Johor yang lepas sudah jadi ada duluan. Yang akhirnya posto boy itu hanya jadi posto boy dan janji mau menjadikan dia menjadi Menteri Besar Johor tidak kesampaian. Akhirnya yang jadi Hafiz On lah yang jadi Menteri Besar di Johor. Jadi mereka mula kata, kalau di Johor boleh berlaku, apakan pula di parlimen, kata mereka. Nanti macam-macamlah alasan akan menjadi jawaban kenapa berlaku perubahan Perdana Menteri, kata mereka. Jadi kalau ada yang cakap kena pilihan raya dulu baru tahu Perdana Menteri siapa, itu sebenarnya agak sudah terlambat. Perlu diingatkan bahwa parlimen dengan PRN tidak sama. Dalam pilihan raya negeri, yang ditentukan itu adalah pentadbiran negeri. Dia bukan melibatkan persekutuan. Untuk pilihan raya parlimen ataupun PRU, ia melibatkan parlimen, yang mana ia melibatkan isu-isu persekutuan, khususnya pentadbiran negara, ekonomi, keselamatan, pendidikan, dan sebagainya. Itulah sebabnya, kalau Anda cakap, kalau mau dibandingkan kemenangan Barisan Nasional di dua PRN baru-baru ini, yaitu di Johor dan di Melaka, nak banding dan kata boleh menang Barisan Nasional, aku tak setuju. Kerana kemenangan di PRN Melaka dengan kemenangan di PRN Johor tidak sama langsung dengan PRU. Sentimen kenegerian tidak sama dengan sentimen nasional. Di sebahagian nasional, ia menentukan dasar kerajaan, peraturan perlembagaan, dan sebagainya. Dan paling penting lagi, ia melibatkan hak-hak ataupun budget keseluruhan Malaysia. Jadi inilah yang menyebabkan aku rasalah kan memang sukar untuk menentukan siapa yang akan menang pada PRU kali ini. Memang sukar. Seperti yang diakui oleh Rafizi Ramli. Rafizi mengakui bahwa sukar untuk menentukan kemenangan kali ini yang akan menjadi kerajaan. Beliau kata ada harapan parlimen akan tergantung. Rafizi mengakui mungkin akan ada gabungan parti politik jajaran baru selepas PRU dan mungkin akan ada yang menganggap DAP adalah Melayu kerana mahu mendapatkan sokongan daripada DAP. Itu pendedahan Rafizi Ramli. Bercakap tentang pendedahan Rafizi Ramli, Rafizi sudah berjanji esok hari Isnin beliau akan mendedahkan perkara baru yang lebih dahsyat dan luar biasa. Beliau kata itu perkara baru, bukan lagi tentang LCS, kapal LCS maupun 1MDB dan sebagainya. Beliau akan dedahkan yang melibatkan Perikatan Nasional dan Barisan Nasional. Kita tunggu nanti esok apa ceritanya. Sebelum kita berpisah, jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.